Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabda hazal majlis qiraati ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama rafakkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam ini dapat kita bersama-sama hadir untuk solat fardu maghrib berjamaah dan diberikan kesempatan kepada kita pada malam ini dapat bersama-sama untuk berada di dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita dalam usaha untuk mencari jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita akan sambung kuliah kita tafsir Al-Munir juz amma. Kita masih lagi berada pada surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar kita berhenti pada bulan yang lepas pada muka surat 99. Itu perenggan yang pertama, muka surat 99. Jadi kita sambung malam ini pada perenggan yang kedua, sambungan daripada perenggan yang lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Mujahid dalam bentuk yang mursal bahawa Nabi SAW bersabda, Akramul kiramal katibin alladhina la yufariqunakum illa inda ihda halatain, al-janabah wal-ghaib, fa idza tasala ahadukum falyastatiru bi jarmi ha'ita aw bi ba'irihi aw liyastarahu aquhu. Yang bermaksud hormatlah malaikat-malaikat kiraman katibin yang mulia dan mencatat segala perbuatan yang tidak berpisah daripada kamu kecuali dalam dua keadaan, junub dan membuang air besar. Maka apabila salah seorang daripada kamu mandi di kawasan yang lapang, maka hendaklah ia berlindung di sebalik dinding atau untanya atau dilindungi oleh saudaranya. Ini sambungan daripada ayat yang kita baca pada minggu yang lepas, bulan yang sudah, tentang malaikat yang mencatat amalan kita, iaitu kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Jadi kita sentiasa akan dicatat setiap apa tindakan dan perbuatan kita. Walau di mana kita berada, apa jua perbuatan dan tindakan kita, semuanya akan
terhasil dalam buku catatan amalan kita. Yang baik, maka baiklah amalannya dicatat. Yang jahat, dosa dan maksiat, maka dicatatlah pada sebelah kiri, malaikat atid. Kalau kita berjaya memahami konsep beriman kepada malaikat ini, khususnya dalam malaikat raqib dan atid ini mencatat amal kebaikan dan juga amal kejahatan kita, nescaya insya-Allah manusia akan berada dalam keadaan aman. Sebab segala tindak tanduk kita diperhatikan. Dalam situasi kehidupan seharian kita pun kalau kita tengok tuan-tuan, apa perkara yang sentiasa diperhatikan, orang akan berhati-hati. Orang akan berhati-hati sebab sentiasa diperhatikan. Ni dalam ni pun sentiasa diperhatikan. Ada je. Lagi sampai contoh je lah, bukanlah maksud saya. Dia kata ni ustaz ni melampaui ni, cakap ni. Bila ada yang memerhatikan, dia akan lebih berhati-hati. Apatah lagi kalau dia tahu bahawa yang memerhatikannya itu sentiasa mengekor dia ke mana dia pergi. Sentiasa ikut mana dia pergi. Lagilah dia akan mengambil sikap hati-hati dan dia buat sebaik mungkin. Supaya penilaian orang yang sentiasa memerhatikan dia itu adalah penilaian yang baik. Kalau itu situasi kita ni seharian, kita aplikasikan dari sudut amalan kita untuk kitab kiri dan kanan kita ni, insya-Allah semua manusia akan terhindar daripada dosa. Sebab dia tahu bahawa ada sahaja yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak akan terlepas tuan-tuan, apa jua yang terkeluar daripada mulut kita, kita bercakap ni semua illa ladaihi raqibun atid, semua akan dicatat ataupun semua akan tertulis oleh kedua-dua malaikat yang sentiasa bersama kita. Cuma dalam yang hadis ini cuma nak sebut bahawa situasi malaikat ni akan sentiasa bersama kita, kecuali dalam keadaan yang disebut tadilah. Ia juga diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar, tetapi mewassalkannya dengan lafaz lain dan mengisnadkannya daripada Mujahid, daripada Ibnu Abbas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yanhaakum 'anit ta'ra fastahyu min malaikatillahi alladhina ma'akum." Ini hadis, ini pun sebenarnya hanyalah cerita lanjutan daripada hadis riwayat tadi je. Nak cerita bagaimana malaikat ni sentiasa bersama kita kecuali beberapa keadaan-keadaan tertentu. Sungguhnya Allah melarang kamu daripada bertelanjang, maka malulah kamu kepada para malaikat. Allah yang sentiasa berada bersama-sama kamu, iaitu malaikat-malaikat yang mulia, dan mencatat perbuatan kamu yang tidak berpisah daripada kamu kecuali 3 keadaan. Membuang air besar, junub dan mandi. Maka apabila salah seorang daripada kamu mandi di kawasan yang lapang, hendaklah ia berlindung dengan pakaiannya, dinding atau untanya. Ini adab je lah. Tapi nak ceritanya, malaikat sentiasa bersama kita hanya dalam beberapa keadaan. Bukan bermaksud kalau macam tu kita buat dosa lah kat dalam bilik ayah. Kita buat dosa dalam tandas. Pasal malaikat tak bersama kita, jangan fikir macam tu tuan-tuan. Kalau fikir macam tu jenuh. Ulama mengatakan makruh bercakap ketika membuang air besar. Ini cerita furuk je lah, furuk daripada yang tadi. Dia bukanlah yang utama. Utama yang tadi kita nak cerita pasal malaikat ini, kiraman katibin ini. Ini dia cerita furuk dah, cabang dah. Ulama mengatakan makruh bercakap ketika membuang air besar dan bersetubuh, kerana malaikat berpisah daripada seseorang hamba ketika itu. Itu cerita furuk lah. Kita tak payah panjang-panjang lah cerita bab furuk ni. Malam ni kita cuma nak fokus kepada yang malaikat tu tadi.
Baik, kita sambung. Ini barulah masuk sambung ayat yang seterusnya. Muka surat sebelah. Ayat yang ke-13 hingga ayat 15. Kita boleh tengok balik ayat 13. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pembahagian manusia pada hari kiamat kepada dua kumpulan, hasil daripada catatan malaikat terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Buku yang kita akan dapat ini nanti akan menatijahkan dua keputusan sahaja. Sama ada masuk dalam syurga atau masuk ke dalam neraka. Dua natijah sahaja, tuan-tuan. Dia tak macam temuduga kita. Temuduga kita ni boleh jadi tiga. Pertama, lulus. Kedua, gagal. Ketiga, calon simpanan. Kalau dalam bab kitab amalan ni, dia tak ada calon simpanan. Dia ni syurga pun tidak, neraka pun tidak. Tapi dia ni calon simpanan untuk syurga. Tak ada. Dua sahaja. Sama ada kesudahan daripada hasil kitab amalannya itu, dia akan masuk ke dalam syurga, ataupun hasil daripada kitab amalan dia membawa dia ke neraka. Dua saja. Pilihlah, tuan-tuan. Kalau dibuat undian, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan nak mana? Ni undian belah bagi ni. Kalau dibuat undian, tuan-tuan nak pilih syurga ke neraka? Jumpa orang teruk tak sembahyang pun dia akan confirm kata nak syurga syurga kan? Walau teruk dia tak pernah sembahyang, puasa tak pernah, apa pun tak pernah, berzina ke apa, kalau tanya pun rasa-rasa confirm dia pun nak masuk syurga. Tetap semua orang akan pilih nak masuk syurga. Cuma tinggal lagi bagaimana kita membawa diri kita jalan untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Ada orang tanya, dia kata, Ustaz, suruh orang kita nak masuk syurga, ajak manusia masuk syurga. Ustaz tahu ke alamat syurga tu di mana? Oh, mak. Sekarang ni ayat soalan ni kadang-kadang melampaui batasan. Ingat sekolah aja ada kebat, rupanya soalan-soalan macam ni pun ada kebat juga. Baik, jadi akan menatijahkan dua. Satu syurga, satu neraka. Satu berjaya, satu tidak berjaya. Jadi kita ni pilihlah. Kenapa? Kerana pilihan tu masih lagi terbuka sekarang ni. Sekarang ni lah temuduganya. Ni kita sedang temuduga ni, tuan-tuan. Nak berjaya, temuduganya bila? Inilah sekarang ni lah temuduganya. Bukan mati nanti. Jawab soalan mungkin akhir tu tak. Sekarang ni lah temuduganya. Allah Ta'ala uji kita ni. Ni Allah dah uji kita. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku jadikan hidup dan mati ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji, uji, nak uji ni. Temudugalah ni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalangan kamu ni, semua manusia ini yang terbaik amalannya, yang mana bila dia jadi amalan yang terbaik akan membawa dia ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Jadi kalau kita sedar dan menyedari bahawa kita sedang ditemuduga, kita sedang menjalani exam yang dibuat oleh Allah Ta'ala, maka buat sungguh-sungguh. Buat sungguh-sungguh. Jangan buat halal-balal. Sebab keputusannya nanti tak boleh patah balik ke belakang. Bila dah dapat keputusan nanti, kita dah menyesal, Allahu Akbar. Kalau aku tahu, tak ada makna dah ke masa tu kalau aku tahu. Kalau dunia gagal temuduga ni, tak apalah, keluar iklan lagi, mohon lagi temuduga. Gagal lagi, mohon lagi temuduga. Gagal lagi, mohon lagi. Sampai fed up lah panel tu. Periksa. Gagal, tahun depan ada periksa lagi. Gagal, ada lagi ujian pertengahan tahun. Gagal, ada lagi, macam-macam periksa ada. Tapi peperiksaan kita ni sekali ni saja.
Tempohnya bila? Sepanjang hayat kita. Itulah tempoh peperiksaan kita. Keputusan peperiksaan kita hanya diketahui apabila kita menerima buku catatan amalan kita. Jadi kita sama-samalah tuan-tuan, buat sehabis baiklah peperiksaan kita ni. Jangan ingat periksa yang selalu budak-budak lalui je. Kita pun hakikatnya sedang menjalani peperiksaan. Baik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, al-abrar akan benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka, al-fujjar, akan benar-benar berada dalam neraka jahim. Mereka masuk ke dalamnya pula pada hari pembalasan. Masa hari pembalasan sahaja kita akan dapat merasai nikmat syurga itu, tuan-tuan. Al-abrar iaitu orang-orang yang taatkan Allah dan mereka tidak datang menemui Allah dengan membawa maksiat. Dengan syarat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala membawa markah yang banyak, tak ada yang gagal. Tak ada yang fail. Exam kita lulus. Jangan ada yang gagal. Kalau ada yang gagal, bermakna adalah kegagalan yang kita perlu harungi. Setidak-tidaknya sebelum masuk syurga, kita akan masuk ke dalam neraka dahulu dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ada kisah bagaimana seorang yang paling akhir keluar daripada neraka dan last sekali masuk ke dalam syurga. Dia merangkak, panjanglah riwayat dia tu. Dia merangkak, akhirnya Allah perkenankan dia dapat masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia nampak pokok, di bawah pokok itu ada air, dia nak minum air tersebut, Allah perkenankan. Kemudian sambil dia minum, dia nampak lagi ada sepohon pokok yang bawahnya ada air. Nun di hadapan gerbang pintu syurga, dia minta lagi kepada Allah Ta'ala. Begitulah kerana apa? Baru sekadar nikmat dia melihat sebatang pohon yang ada air di bawah. Belum lagi dalam syurganya itu. Belum lagi dalam syurga, dimasuk dalam syurga. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Surah An-Naba. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan boleh carilah ayat-ayat atau kisah-kisah tentang kenikmatan di dalam syurga ni. Banyak sangat kalau nak cari pun. Banyak. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ini, syurgalah balasan bagi mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Hadaiqa wa a'naba. Diberikan taman-taman di dalam syurga, taman-taman kebun yang luas. Anggur yang pasti takkan sama dengan nikmat yang ada di dunia, takkan sama. Jangan kita bayang kalau Allah Ta'ala kata hadaiqa wa a'naba, ada kebun-kebun dan anggur di dalamnya, seperti kita pergi ladang anggur di Perlis tu, bukan. Bukan. Seperti kita pergi di Cameron Highland tu, bukan. Kenikmatannya sesuatu yang tak boleh digambarkan. Kerana apa? Kerana saya pun tak pernah pergi lagi. Tuan-tuan pun tak pernah pergi. Tapi kita yakin dengan ayat Allah Ta'ala itu, nikmatnya itu. Macam saya buat perumpamaan dululah. Saya kata, kalau saya cerita bahawa durian itu sedap, tuan-tuan boleh imagine tak? Yang pernah makan dia boleh imagine tak? Tapi dalam pada tu ada juga yang tak suka durian. Dia subjektif. Tapi nikmat syurga, tak ada orang kata, awak tak berkenan masuk syurga ni. Besar sangat, luas benar kata. Allah sebut dalam Al-Quran, wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin. Syurga itu luasnya antara langit dan bumi. Ya Allah, besar benar. Teman bukan larat benar nak berjalan ke sana. Tak payahlah masuk syurga, kita beria sangat. Kalau ada yang cakap apa itu, tak tahulah. Syurga ini bukan sebagaimana
Nikmat yang kita dapat di dunia ni, kalau kita kata luas syurga itu, kita bayang pula seperti luasnya istana di dunia, takkan sama. Kalaupun luas, mungkin luasnya yang menenangkan. Ada juga rumah yang luas tapi tak menenangkan. Ada juga taman-taman yang luas, kebun yang banyak tetapi tak menenangkan. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala bagi takkan sama. Hadaika wa a'naba wa kawa'iba atraba, gelas-gelas kacanya diisi dengan air minuman dan sebagainya. Nikmat tuan. Ya. Wa kawa'iba atraba wa ka'san di'alqa. Ada perawan-perawan, bidadari syurga, masya-Allah, yang cukup cantik dan menawan. Ya. Itu antara sebahagian yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Betapa syurga itu besarnya nikmat yang Allah Taala berikan khusus kepada mereka-mereka yang al-abrar, yang berjaya, ya, bertemu dengan Allah Taala dengan ketaatan-ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini akan dimasukkan ke tempat yang penuh nikmat, iaitu syurga. Al-fujjar pula ialah orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka datang bertemu Allah dengan membawa maksiat dan dosa. Mereka akan dimasukkan ke tempat yang penuh dengan penderitaan, iaitu neraka yang membakar. Ya? Ini bagi orang-orang yang fujjar, yang melakukan dosa. Kita bertemu dengan Allah Ta'ala dengan membawa dosa-dosa yang banyak, yang tak terhitung banyaknya dosa kita. Sama sebagaimana nikmat syurga, tuan-tuan boleh tengok dalam Al-Quran betapa banyaknya ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan betapa sengsaranya azab berada di dalam neraka Jahannam itu, tuan-tuan. Ya? Antara yang kita dengar, yang biasa kita dengar tentang makanan yang ada di dalam neraka, betapa siksanya. Inna syajarataz zakum ta'amul atim. Pokok-pokok buah zakum itu makanan bagi orang-orang yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala dalam neraka. Bagaimana buahnya? Buahnya berduri. Jangan bayang macam durian pula. Durian pun duri juga, Ustaz. Sedap apa? Janganlah terlintas kita dalam bab-bab ni melawak melampau, tuan-tuan. Ya? Saya tak nak lah. Kalau dah semua masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Habis tu Allah cipta neraka ni untuk siapa? Sia-sia je. Kalau dah semua nak masuk syurga, jadi tak ada siapa nak masuk neraka. Biar saya je masuk neraka, kata. Ya Allah. Nak melawak pun agak-agak lah. Ya. Janganlah berlebih sangat dalam bab macam ni. Ya, benda-benda macam ni, benda-benda yang kita tak nampak syurga neraka ni. Rasanya kalau diperlihatkan, dipertontonkan kepada kita, mau menangis. Apabila dipertontonkan neraka itu kepada manusia, mungkin menangis manusia ni. Melihat betapa azab dan sengsaranya neraka itu, tuan-tuan. Apa lagi? Dalam ayat yang lain Allah cerita sengsaranya azab dalam neraka itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghaira'a liyadhuqul azab. Mereka akan dibakar sampai hangus, sampai dah, orang kata apa, habis dah. Ya. Kalau kata kita goreng, kita bakar ayam, kira sampai hangus lah ayam, kita tak angkat lah, biar bakar habis. Ya. Baddalnahum juludan ghaira, habis dah hangus, dibuat balik kulit yang baru. Ya, naik balik kulit yang baru. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak merasa liyazuqu azab, supaya dia rasa sengsara pedihnya itu. Sebab bila kulit tu dah habis terbakar, habis, tak ada rasa, dia kita kata apa? Deria dia tu. Jadi Allah kata, baddalnahum juludan ghaira. Aku tukar kulit dia lagi. Begitulah seterusnya.
tukar. Habis terbakar, hangus, tukar lagi kulit lain. Habis begitulah. Sehinggalah selesai diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia masih lagi tak rasa sengsaranya azab neraka itu. Kerana dia perkara-perkara yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Jadi mudah-mudahan dengan baca ayat Al-Quran, ayat-ayat yang cerita tentang azab neraka ini, kita akan rasa betapa sengsaranya. Api di dunia ini pun kita dah rasa takut dah, tuan-tuan. Api dunia ni, siapa berani tak payah api lah, wap cukup lah wap. Kita masak air panas, menggelegar kan. Kan wap air tu keluar, letak tangan atas wap. Atas wap tu bukan atas api. Atas wap tu. Kita kata kukus je. Kukus. Ambil ayam cukup lah. Ayam kita kukus. Ayam tu mentah, letak tu, kukus ni dia pakai wap kan. Wap bukan api. Wap. Wap aja, bukan api pun, wap. Tapi tengok macam mana kulit ayam tu, daging tu, dia cepat je bertukar. Dah habis pucat lama-lama, kira masak lah habis itu. Itu baru cerita wap dia. Api, siapa berani? Buka lighter, ambil api letak tu. Berani? Ahli silap mata berani kan? Itu pun tak apa, trik dia pun tak tahu. Ya. Dalam satu riwayat Nabi ada disebutkan, narukum juz'um min sab'ina juz'am min nari jahannam. Ya. Narukum juz'um, satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka Jahannam. Api kita ni, api yang ada di dunia ni, tak kira lah api, kita kata yang paling panas lah. Apa yang kita kata paling panas, api yang dah dipanaskan sampai mungkin warna dia colour jadi biru ke. Sepanas-panas itu pun hanya baru satu bahagian daripada 70, sab'ina juz'am min nari Jahannam. 70 bahagian kepanasan api neraka. Kita kata yang paling panas apa api tu boleh buat, tuan-tuan? Dia boleh meleburkan besi. Kalau boleh leburkan besi, kalau campak orang agak-agak jadi apa? Ni yang bara yang bukanlah bara, dia apa? Cair tu, cairan panas dia tu, ya? Orang nak buat pedang ke, nak buat apa ke, dia letak situ, dia dah nampak ni ketuk. Dia boleh meleburkan. Ya? Nak cairkan emas ke apa benda pun, rasa-rasa kalau campak orang dalam tu jadi apa? Tak payah campak lah. Campak tu kita rasa terlalu dahsyat lah. Ambil ni jari ni, satu jari cukup. Celup ke? Jangan celup pakai ni. Tak ni. Bubuh sorong tangan. Buh lah kita kata, takut panas ni. Buh lah glove yang tebal yang untuk industri. Taruh, celup. Tak payah lama lah. Cukup 5 minit sudah lah. Celup 5 minit. Jadi apa? Kalau rasa boleh, silakan buat dosa, tak ada masalah. Kalau ada yang kata aku tak kisah nak buat dosa ke apa ke, bagi dia buat rupa itu dulu. Kalau dia boleh, silakan. Kalau kamu tahan, relax apa barang takat celup macam ni. Relax bro, tu dia bercelup elok, tak ada apa. Tak apa, silakan buat dosa. Mudah-mudahan kamu berjaya di akhirat. Yang di dunia ni, Nabi kata satu bahagian daripada 70 bahagian. Bayangkan 70 kali ganda lagi kepanasannya itu. Kita kata lava kan, lava gunung berapi yang mungkin panas lah. Ada orang kata macam lava menggelegak. Kita pun tak tahu. Sebab semua tu hanya cerita dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kita macam-macam lah boleh imagine. Tapi yang sebenarnya tunggu je lah nanti. Lava tu. Sejauh yang kita kata jauh lah pun dah rasa bahang dia. Apatah lagi lava tu bila memuntahkan lava dia, habis apa-apa yang ada tu semua habis. Tak ada apa. Itu pun baru satu bahagian daripada 70 bahagian api neraka di akhirat lah. Minum
teh apa? Teh panas pun tiup, action kata nak berlakon, kata tak takut api neraka. Bagi dia teh panas, nak minum pun tunggu sejuk. Tu pun ambil ais ketul bubuh dulu baru boleh hirup, itu pun hirup sikit-sikit. Sembang lautan api sanggup ku renangi. Sembang. Minum air panas pun hang tiup, nak apa berenang lautan api. Neraka jauh lagi panasnya. Qul naru jahannamu asyaddu harra. Katakanlah bahawa api neraka jahanam tu lagi dahsyat kepanasan dia. Okey, kemudian ada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan yauma naqulu li jahannam alim talati. Allah Taala kata dalam Al-Quran pada hari hari pembalasan itulah dah penuh ke neraka ni? Kami bertanya kepada neraka ni, dah penuh ke? Hal mim mazid? Ada ruang lagi? Boleh. Ada ruang lagi. Nak cerita ramainya yang menjadi penghuni neraka. Dalam satu riwayat yang lain lagi Nabi sebutkan bagaimana summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Ini bukan hadis Nabi, ayat Quran. Ayat Quran, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluku. Dia akan dibelit dengan 70 hasta, diikat dengan tali yang panjang, tali neraka lah, bukan macam tali kita kata tali rapia apa semua tu, tak. Sepanjang 70 hasta dia akan dibelit kita lah, diikat. Tali api neraka. Banyak lagi lah kalau kita nak cerita betapa azab dan sengsaranya neraka ini, tuan-tuan. Tapi apakan daya, manusia ini tak sama level rasa ketakutannya kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang rasa tak ada apa sebab dia tak rasakan benda itu seperti sesuatu yang real akan berlaku. Baik. Firman Allah Subhanahu wa, mereka akan masuk di dalamnya dan menderita kepanasan pada hari pembalasan yang mereka dustai sebelum ini. Masuk dalam neraka, menderita kepanasan. Dan kita pun tak pasti azab sengsaranya itu, pedihnya itu bagaimana pedihnya, wallahu alam. Tetapi kalau Al-Quran dah kata azab yang pedih, memang pedih sangatlah, yang kita tak boleh nak gambarkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud dalam surah Asy-Syura, satu kumpulan di dalam syurga dan satu kumpulan lagi di dalam neraka. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ada rakamkan dalam Al-Quran. Tidak, tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ada rakamkan dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 34, yang mana seolah-olah ahli syurga nanti di akhirat, dalam yang mana yang satu kumpulan dah masuk neraka, satu kumpulan dah masuk syurga, nanti masing-masing akan orang yang dalam syurga ni dia akan mentertawakan orang dalam neraka. Masa tu tak ada masalah dah, sebab dah itu hari pembalasan. Dulu kau tak nak dengar apa suruh. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Pada hari itu Allah kata orang-orang beriman yang masuk syurga ni akan mentertawakan orang yang di dalam neraka. Dulu kamu tak nak dengar, aku ajak buat baik kamu tak nak ikut. Hari ini kami tertawakan. Ini Allah sebut. Allah cerita dalam Al-Quran, bermakna situasi itu akan berlaku lah. Maknanya nanti sampai satu masa orang beriman ni akan orang kata apa, kita kata mungkin mengejek ke apa dan sebagainya. Sebab dalam syurga dah tak ada apa. Dia bukan tempat yang nak fikir dosa pahala dah. Kalau kat sini yalah, kita janganlah kutuk-kutuk orang, jangan peli-peli orang. Dia dah datang masjid tu dah lah. Jangan peli pula tiba kata hang mimpi apa ni, tak pernah datang masjid, tiba-tiba datang masjid ni.
Jangan pelik-pelik. Tapi di akhirat benda ni akan berlaku. Orang beriman dia akan mentertawa. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Ya, 'alal araiki yanzurun hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Itulah tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, ayat yang ke-34 hingga ayat 36. Tuan-tuan boleh tengok. Nak cerita realnya itu. Bagaimana di dunia orang buat baik, ajak supaya yang jahat ni buat baik, tak nak dengar, tak nak ikut. Maka di akhirat akhirnya penyudahannya ditertawakan oleh mereka. Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-16. Wa ma hum anha bighaibin. Yang bermaksud dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripada neraka itu. Artinya mereka tidak akan dapat meninggalkan neraka jaim dan mereka tidak dapat terlepas dari azabnya walaupun sekejap sahaja. Azab mereka juga tidak akan diringankan, malah mereka berada di dalamnya selama-lamanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168, mereka sekali-kali tidak akan dapat keluar daripadanya. Tuan-tuan, neraka ini macam saya sebutkan bahawa dia bukan macam penjara di dunia. Penjara di dunia sempat hukuman orang-orang yang melakukan kesalahan jenayah. Jangan sekali-kali samakan neraka itu macam penjara di dunia. Tak. Jauh sangat berbeza. Jauh, yang amat jauh bezanya. Kerana penjara itu hanyalah bersifat manusia dengan manusia. Manusia yang buat undang-undang, akhirnya manusia yang menentukan siapa salah, dan manusia yang hukum, dia jatuh hukum berapa tahun dan sebagainya. Lepas tu dalam tu pula adalah, yalah, walaupun adalah hukuman-hukuman yang kita kata terlalu berat, contohnya sebatan, contohnya hukum gantung, tetapi tak sama bagaimana perit dan azab seksa di neraka kelak nanti, tuan-tuan. Jauh sekali, yang amat jauh beza. Kalau di dunia ini, dalam penjara ni macam-macam ruang boleh buat lagi. Bahkan belajar pun boleh. Kursus pun ada dalam penjara ni, masih boleh. Nak cari, orang kata apa? Cari ilmu. Tapi janganlah dengan sebab niat nak cari ilmu tu masuk penjara. Maknanya tempat tu bukan sekadar nak jatuh hukum, tapi ada benda yang kita boleh belajar. Tapi neraka tak ada. Kalau dah masuk dalam neraka, maknanya itu tempat untuk kamu diazab. Tak ada istilah nanti kamu ada kelas ngaji agama ke, tak ada, tak ada. Tak ada istilah nanti ada masa-masa dengar tazkirah ke, tak ada. Sebab itu adalah tempat untuk kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita habiskan satu perenggan ni. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hari kiamat pula secara umum dengan gambaran yang mengerikan. Allah menegaskan sebanyak 2 kali dengan firman-Nya dalam ayat 17 dan 18. Wa ma adraka ma yaumuddin thumma ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah gerangan hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Ini Allah tanya. Pertanyaan itu sebenarnya bukan untuk Allah Ta'ala, tapi untuk kita sendiri. Kita faham tak hari pembalasan tu sebenarnya macam mana? Faham tak? Tanya, kamu faham tak? Seolah gitulah. Kalau guru tanya pada murid, faham tak murid? Faham tak? Dia ulang lagi, faham tak? Supaya nak lihat betapa kita ni betul-betul tahu tak bagaimana kesannya apabila kita melanggar perintah Allah Ta'ala, terutamanya pada hari kebangkitan. Maksudnya, tahukah kamu apakah hari pembalasan dan hisab itu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengulangi soalan ini sebanyak 2 kali untuk menegaskan kehebatan hari-hari kiamat serta menimbulkan rasa takut dan gerun manusia kepadanya.
supaya nak timbul rasa takut dan gerun kepada manusia. Rasa takut dengan hari kiamat memadai dengan bagaimana Allah hantar musibah-musibah yang kecil je. Hantar tsunami, hantar banjir besar, banjir kilat, hantar tanah runtuh, hantar puting beliung. Itu semua yang kita kata benda-benda kecil yang kita boleh anggap begini pun kita dah takut, apatah lagi dahsyatnya hari kiamat nanti, yang musnahnya semua alam. Tsunami yang Allah hantar itu pun dengan ratusan ribu manusia yang mati dari berbagai negara. Allah hantar banjir yang besar dengan asbab hujan, maka ramai yang terkesan, yang takut. Allah hantar angin puting beliung, ada rumah tercabut, bumbung tercabut, orang pun berasa gerun dan takut. Itulah sebahagian gambaran-gambaran bagaimana dahsyatnya hari kebangkitan kelak, supaya manusia rasa takut dan insaf. Tapi siapa yang dah laluinya tu, dia akan rasa lah. Siapa yang tak lalui ni mungkin dia tak trauma. Macam kita kata, kalau orang dah aksiden ni, dia akan trauma nak bawa kereta. Sebab apa? Dia dah kena dah, dia aksiden. Sama lah juga siapa yang dah lalui mangsa, kita kata kebakaran ke, mangsa tsunami ke, dia akan trauma. Bahkan satu masa dulu bila tsunami itu berlaku, habis tsunami itu, mereka trauma pekatan air tu. Bila sebut je air datang, orang takut dah. Seolah-olah macam tsunami itu akan datang. Tanyalah bagaimana saudara-saudara kita yang dah lalui situasi itu. Dia akan rasa trauma, takut. Jadi tujuan merasai betapa dahsyatnya hari kebangkitan itu nak timbul rasa takut dan gerun dalam diri kita. Apabila seorang itu tahu kesengsaraan hari tersebut, pasti dia tidak tergamak menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sesaat. Kalau dia rasa betapa azabnya, besarnya balasan Allah Taala, dia takkan buat walaupun sesaat. Walaupun sesaat. Macam orang-orang lama kita, orang tua-tua kita yang pernah lalui zaman komunis, zaman Jepun. Ada sini? Mungkin ada kot. Yang dah tahu sengsaranya bagaimana nak makan pun susah, nak apa lagi keluar rumah pun susah, nak dengar radio pun susah, tak boleh. Ada sahaja yang orang kata apa? Yang mengancam keselamatan nyawa. Bahkan mungkin ada sampai dia tengok depan mata sendiri adik-beradik dia, keluarganya dibunuh. Dia dah tengok sendiri sengsaranya, maka dia akan rasa kita kena jaga keamanan negara dan kedaulatan negara kita. Ada semangat dia gitu. Dia tak nak jadi berulang situasi itu. Jadi begitulah, kalau kita rasa betapa dahsyatnya hari kebangkitan, maka timbul rasa takut dalam diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti dia akan menjauhi maksiat sejauh langit dari bumi. Malangnya manusia kerap kali lalai, lupa dan jahil. Tapi apakan daya tuan-tuan, manusia ini tidak sama. Ada yang takut dengan Allah Ta'ala, namun di sana ada juga yang tak ada rasa apa-apa. Walau COVID melanda pun, hiburan jalan-jalan juga. Dalam pada masjid, ada yang paksa ditutup, masjid yang terpaksa dihad dan sebagainya. Tengok-tengok program-program yang tak berfaedah pun jalan juga, elok juga. Jadi tak tahulah di mana kita punya sensitivity. Adakah bila betul-betul kena dengan batang hidung baru kita nak rasa takut? Tak kena kat aku tak apa kan. Malangnya manusia kerap kali lalai, lupa dan jahil. Manusia selalu hidup dalam angan-angan, terpedaya dengan mimpi serta lari dari kenyataan. Itulah realitinya manusia, sikap kita dengan Allah Ta'ala. Sebahagian kita ada yang jadi hamba yang taat kepadanya dalam pada melihat di hadapan mata mereka peringatan-peringatan Allah. Dulu kita dengar nasihat daripada menteri kita, selain daripada kita usaha dengan kita kata apa, usaha dengan macam inilah SOP,
jaga kesihatan, apa ni, basuh tangan sebagainya. Jangan lupa bahawasanya ya, lubang-lubang dosa dan maksiat juga kita tutup. Kerana itu juga barangkali mengundang kemurkaan Allah Ta'ala. Mana kita tahu datangnya itu sebagai peringatan Allah kepada kita supaya jangan buat perkara-perkara dosa. Walaupun dari sudut zahirnya apa kaitannya perkara dosa dengan wabak virus? Ya, betul. Tapi kena ingat, perkara maksiat, perkara yang dilarang Allah. Bila Allah larang, kita buat, kita langgar larangan Allah. Bermakna kita membuat kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi bila Allah murka, macam-macam Allah Ta'ala boleh hantar kepada kita. Wallahualam tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk kuliah kita pada malam ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. InsyaAllah ada kesempatan ya. Kita sambung pada minggu depan. Saya ada ke? Hari Khamis. Khamis hari apa? Christmas Christmas Jumaat. Tengoklah kalau ada lah insya-Allah. Kalau tak ada tu tahun depan je lah jumpanya. Ya, wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Tetangguh dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr insana fi khusr. Ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.